Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Ada ilmu yang saya ingin kongsi sebab sangat-sangat diperkatakan apa kaitannya diabetes dengan gula, kegemukan, penyakit jantung. Sehingga kan zaman sekarang pesakit kanser pun yang banyak menghadapi masalah kenapa susah sangat nak baik ataupun bila dah dekat baik boleh kena balik, ada kaitannya dengan gula juga. Lepas tu yang paling dahsyat sekarang dikaitkan penyakit-penyakit autoimun pun ada kaitan dengan gula juga. Masya Allah. Jadi gula ni patutlah orang kata apa, racun putih. Kan ada orang kata white poison. Sebenarnya anda kena tahu kenapa gula ni menjadi musuh utama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengganti pemanis atau pengganti gula yang terbaik dan terburuk di dunia ada lebih pada 7, tapi saya ambil 7 top. Sebab kalau anda ingat 7 ni pun dah selamat. You pergi satu dunia pun you tengok bahan-bahan macam ni, you jadikan sebagai bekalan ilmu. Kalau boleh kita mula dengan yang teruk dululah kan, supaya you ingat yang teruk, jadi lain tu semua yang bagus-bagus lah. Okay, right, nombor 1 yang teruk dahulu. Sebelum saya cerita teruk tak teruk ni, kenapa dia jadi tak bagus atau buruk kepada kesihatan kita, adalah sebab semua-semua ni yang saya nak cerita ni kebanyakannya bukan makanan, kecuali ada yang bila kita naik ke cita-cita yang terbaik, pengganti gula tu ada sebagainya makanan juga. Tapi kebanyakan yang saya cerita sekarang ni, sekejap lagi ni, semuanya bukan makanan. Berarti dia diproses dan dia sebenarnya kalorinya empty. Dia maksudnya tidak ada zat, tidak ada nutrient. So orang panggil empty calorie, kalori kosong aja. Okay? Dan kadang-kadang dia boleh meningkatkan gula juga balik. Sebab tu kalau you ambil diet coke ke, terutama sekali, bukan dia menguruskan badan, bahkan dia mengemukkan badan. Jaga baik, ada dia punya dia punya mekanisme kenapa orang ambil diet coke boleh, walaupun kata diet coke, dia masih lagi boleh gemuk. Macam mana tu? Okay. Ada kaitannya dengan insulin resistant juga, dan dia boleh meningkatkan type 2 diabetes mellitus. Maksudnya diabetes yang orang tahulah. Okay, diabetes orang dewasa. Dan sebahagian daripada pengganti pemanis ni ada fructose juga. Saya ulang, ada fructose. Fructose adalah sebahagian daripada gula yang boleh meningkatkan masalah diabetes pun. Baik, dan saya dah kata tadi, kebanyakan yang menjadi teruk sangat tu sebab dianya artificial. Artificial maksudnya bukan Tuhan yang bikin, tapi manusia yang bikin. Bukan manusia bikin, kadang-kadang mesin robot yang bikin. Okay. Dan ujung-ujungnya kenapa dia menjadi bad ataupun teruk kepada badan kita, ialah sebab dia boleh menyebabkan digestive issue. Maksudnya masalah usus kita. Ramai orang yang ambil walaupun sedikit-sedikit, dia drop saja dalam bentuk kapsul ataupun cecair ataupun berbentuk serbuk. Kadang-kadang ada orang yang allergic pun. Kadang-kadang orang dapat bloating, kembung, dapat diarrhea, cirit-birit, dapat gas, keluar angin, dan kadang-kadang sampai sakit perut pun, sakit abdomen ni. Faham? Alright, kita mulakan dengan nombor 7 dahulu. Yang perut pula, yang menyebabkan sakit perut, betul juga. Yang teruk. Okey, nombor 1 ialah high fructose corn syrup. HFCS ni selalunya didapati kebanyakan daripada makanan kita di supermarket. Semua yang manis ataupun yang tak nampak manis tapi rasa manis, selalunya 80 hingga 90% daripadanya ada HFCS, high fructose corn syrup. Kenapa high fructose corn syrup ni begitu berleluasa? Nombor 1, dia manis. Nombor 2, dia murah, paling murah. Nombor 3, dia punya connection dengan gergasi bukan farma saja, memang mereka pun ada buat pharmaceutical product pun, tetapi seperti kalau you dengar Nestle kan, pernah dengar Kraft, ni semua Nespro, semua tu memang dia orang ada orang panggil apa, kaitannya dengan HFCS ni, sebab mereka melabur dalam ladang-ladang yang membuat jagung yang GMO dan sebagainya, maka pengeluarannya begitu banyak, berkilo, bertan dan bermilion-milion dia punya production tu. Maka HFCS ni adalah
pengganti pemanis nombor 7 yang saya nak sinaraikan. Kita naik ke atas ya. Nombor 6 dia lebih serius sikit daripada HFCS, namanya Agave Syrup. Agave Syrup ni AGAVE. Jadi kalau you terbalikkan setiap sesuatu tu, you tengok belah-belah belakang kan, kalau you nampak dia tulis Agave Syrup, jangan sentuh. Sebab apa? Agave Syrup ni, kalau you tengok pokok dia macam pokok aloe vera tu, yang besar-besar tu, yang tajam-tajam, yang ada duri-duri tu. Dia punya zap ataupun sap dia tu dalam tu dijadikan sebagai sirup. Okey. Jadi ini pun pengganti yang tak baik. Okey, seterusnya nombor 5, baru datang gula pasir. Kita ingatkan gula pasir itu yang paling teruk, rupanya gula pasir nombor 3 teruknya. Okey. Jadi dari segi glycemic index pun dia 65 kalau dibandingkan dengan bahan-bahan lain seperti glukos, dah sampai 100 glukos saja. Tapi kalau gula pasir yang putih tu, yang kita duk bubur dalam coffee, tea ataupun dalam makanan kita tu pun dah mula naik. Dia punya standard dia jatuh ke peringkat ataupun nombor 5 dalam carta minggu ini. Saya nak bagi pada anda, carta minggu ini naik nombor 4. Yang teruk ni ya, yang teruk dulu. Nombor 4, yang ni you kena copy, Acetylsulfin K. You tak akan boleh hafal nama dia, tetapi kalau you nampak lebih kurang bunyi ACE, Ace Sulfane, SULFANE K kat ujung, K capital, jangan pegang. Sebab ni dah nombor 4, dia dah naik atas carta dia lebih teruk ni. Okay. So, saya ulang lagi sekali, HFCS, High Fructose Corn Syrup, Agave Syrup, White Sugar, sugar pasir, gula pasir, lepas tu Acetylsulfin K. Seterusnya, top 3 yang paling teruk di dunia. Nombor 3 ke atas ialah sucralose. Jadi kalau you tengok sucralose, tolong jangan beli langsung, jangan tempoh dia, boleh tak? Tulis sucralose, SUCRALOSE, sucralose. Top 2 sekarang, yang paling teruk. Top 2 ialah, ready? Saccharin. SACCHARINE, saccharin. Jadi saccharin ni anda pernah dengar kan, selalu kalau dalam minuman ataupun dalam makanan-makanan moden ni, you kalih je dia punya kelongsong tu atau paket dia tu, sachet kat belakang tu, kalau dia tulis saccharin, siap tolong tulis untuk kawan, saccharin. Okay, sucralose nombor 3, saccharin nombor 2, dan ready. Kena ada gendang ni bunyi bagi naik ke atas terus. Nombor 1 tidak lain tidak bukan, cuba tulis, you pernah dengar? Ramai orang yang dah belajar dengan saya dulu, selalu saya bagi tahu namanya ialah aspartame. Aspartame, ASPARTAME, aspartame. Tulis besar-besar. Aspartame ni kenapa dia teruk? Selain daripada boleh menyebabkan kegemukan, masalah-masalah penyakit kulit dan sebagainya, yang paling orang takut, siapa tahu apa? Sebab dia boleh menyebabkan kanser, terutama sekali breast cancer. Dan semua 7 yang saya cerita ni, anda dah dengar tadi saya tulis aspartame kan. Yang ni kalau you masih ambil juga aspartame, memang siap. Okay, especially yang orang panggil apa, sweetener, yang pergi kat restoran ataupun pergi buat ambil breakfast kononnya kan, hotel besar-besar ni selalu dia ada dalam paket-paket tu. Nama tak usah kisahlah brand apa, tapi kalau dia kata aspartame, tak usah ambil langsung. Okay, sebab semua yang saya cerita 7 tadi, dia nombor 1 saya kata tak ada zat makanan, dia tak ada kalori. Okay, tak apa, you tak mau kalori, tetapi kadang-kadang dia tak kacau blood sugar pun, so you rasa bagus. Okay, dan yang paling penting ialah dia tak natural, nombor 1, dan nombor 2, dia boleh short circuit kita punya program dalam badan kita. Badan kita ni you bayangkan macam electricity lah, keluar bulb idea kan, so dapat bergerak, tangan tak kram, malam tidur nyenyak semua cun. Tapi bila you masuk bahan-bahan 7 ni, especially aspartame, saccharin dengan sucralose tu, siap. Sebab dia boleh short circuit, boleh fuse kita punya wiring semua tu, sehingga kan saya kata boleh jadi kanser, ada masalah nak belajar tak boleh, nak fokus tak boleh, pening kepala, ada yang sampai sawan, yang serius lah, migraine, rasa irritable, rasa macam
macam sensitif aja you, lepas tu anxiety lagi, resah gelisah dan kemurungan. Ada orang sampai tak boleh tidur pun, insomnia. Okey, so dah dapat 7-7 ni, boleh hafal? Okey, bukanlah suruh hafal, tapi sekurangnya dah dengar sekali imbas. Mungkin setahun lagi saya ulang lagi, mana tahu kan. Tapi yang penting sekarang tiba masanya saya bagi pengganti yang terbaik di dunia. Semoga you tidak merasa tidak manisnya dunia. Nak hidup kat dunia kan kena manis. Manusia kalau tak ada kemanisan, tinggal senyum aja pun kadang-kadang tak cukup. Sebab apa? Bila makan semua tawar, takut anda tak tahan. Kalau yang dah biasa kopi dan tea tanpa gula, itu is the best. That is the best. Baik, saya mulakan. Nombor 7 ialah satu nama, macam semua ni agak artificial, memang pun diperbuat daripada sugar alkohol, tapi dia boleh kita ambil sebab dia tidak teruk sangat dan tidak macam artificial yang baru saya cerita tadi. Namanya ialah xylitol. Pernah dengar xylitol? Nombor 7 boleh ambil kalau tak ada gula lain, tak ada pengganti lain. Nombor 6 ialah erythritol. Erythritol ni famous. Dia ada setengah orang sebab dia tak boleh ambil, katakan contoh stevia ke, tak boleh ambil. Nanti saya cerita yang nombor 1, nombor 2 nanti yang bagus-bagus tu. Dia boleh ambil erythritol ataupun xylitol. Saya ulang lagi sekali. Nombor 7 ialah xylitol. XYLITOL. Tak apa, belajar xylitol. Tulis sekejap untuk kawan yang belum tahu ni, cepat. Lepas tu erythritol, ERYTHRITOL, erythritol. Boleh? Okay, erythritol. Alright, so erythritol ni kalau you tengok dia tulis kat situ, masih boleh ambil. Baik, itu nombor 6. Nombor 5, naik ke atas lagi, coconut sugar. Ni nira ni manis tau, jaga baik, tetapi you kena fresh, ambil daripada pokok baru diiktiraf boleh ganti. Ada orang jual, saya dulu orang Kedah tag saya selalu, doktor tolong nak jual tak kelapa, nira kelapa ni. Dia suruh saya take up the product untuk masuk dalam saya punya ni lah, small business ni. Saya kata tak boleh. Sebab apa? Dia boleh tahan cuma 2-3 hari je. Kalau lama sangat nanti dia dah tukar jadi fermented, jadi macam ragi dan sebagainya, tu susah sikit nak maintain. Dan kita kena tahan at least 6 bulan baru boleh nak bawa ke depan kan. So you ambil sendiri kat kampung, kalau ada orang jual setiap hari, dia boleh supply, okey. Tapi itu masih lagi bukan top. Sebab apa? Dia ada kalori dan dia ada kemanisan yang agak tinggi juga. So jangan terlalu gairah nak ambil coconut sugar setiap hari. Setiap kali ambil kopi, setiap kali nak ambil teh, nak cari nira kelapa. Jangan. Saya kata ni sekali boleh lagi. Sebab dia masih nombor 5. Saya bagi yang atas ya, nombor 4 sekarang. Nombor 4 yang memang ada kebaikan yang telah scientifically studied, tapi disebabkan dia pun ada ketinggian orang panggil fructose juga, walaupun bagus, tak bolehlah terlalu banyak, iaitulah dipanggil, siapa tahu? Cepat, ada dalam Quran pun. Betul lah tu. Kalau ada dalam Quran mesti terbaik kan. Tapi Tuhan tu maha kaya, dia suruh kita belajar lagi apa lagi yang terbaik. Rupanya nombor 4 dulu, iaitu namanya madu. Madu adalah pemanis yang natural, yang bagus, dan banyak khasiatnya. Cuma tak bolehlah ambil sebotol sekali minum tunggang macam tu. Itu sebabnya dia masih tak number 1. Sebab apa? Dia ada kalori. Itu saja. Tapi dari segi kebaikannya, kita dah buat topik tentang kebaikan madu. Ada 15 ke 20 dia punya kebaikannya. Faham? Cuma dari segi pengganti gula, tak boleh setiap kali madu. No, it is not possible. Kalau you buat macam tu, nanti orang kata, dan salah faham pula, mengatakan madu pula tak bagus. Padahal bagus, cuma kena pakai dalam keadaan berpada-pada. Faham? Baik, nombor 3. Yang ni mungkin you tak pernah belajar. Sebab siapa yang tak tengok apa yang berlaku kepada traditional Chinese medicine, memang mereka suka sangat ni. Di kedai-kedai Sing-Seng yang original, yang lama-lama tu, cuba you tanya dia, ada tak yang dipanggil monk fruit?
dalam bahasa Cina logon ho macam tu. You sebut je logon ho macam tu. Buahnya bulat-bulat, macam buah kulim tu. Tapi bukan buah kulim. Buah kulim tu untuk penyakit kidney kan. Tapi yang ni saya nak bagi kat you monk fruit, MONK, monk, pokok ataupun buah yang sami-sami Buddha dulu di zaman-zaman lama-lama di tradisi ataupun di royal, orang kata apa, royal makanan istana lah kunun. Kalau nak bagi manis semua ni, mereka ambil monk fruit. Boleh. Okey. Nombor 3 ke atas terbaik. Nombor 2 okey. Dan nombor 1 digandingkan pemenangnya antara dua-dua ni sekali, bukan A atau B atau B atau A. Dia jawapannya ialah stevia dan chicory, CHICORY, chicory root, akar chicory. Alright, so berarti tiga-tiga ni lah. Okay. Oh, madu tadi tak apa, madu tualang pun okey. Madu apa lagi satu, you kata apa tadi, kelulut, no problem. Kita dah buat topik tu pun. Okay. Now, isu tiga-tiga ni, monk fruit, logon ho ataupun stevia ataupun chicory ni bukan apa. Masalahnya ialah ada sebahagian daripada stevia terutama sekali, kalau you salah ambil jenis dia, type dia, memang satu namanya apa tu, stevia rebaudiana. Nama kenapalah tak bagi senang-senang sikit. Kita panggil stevia cukup lah kan. Okay. So dia ada aftertaste sebab dia terlalu manis. Manisnya sampai antara 200 sampai 300 kali ganda lebih manisnya daripada gula pasir. Maka dia, otak kita tu tak boleh terima kemanisan yang sampai jauh begitu sekali. Boleh meletup kepala, kata orang kan. Sebab tu ujung-ujungnya dia ada sikit kepahitan. Dia panggil aftertaste. Dia punya manis sampai dia jadi pahit ujung-ujungnya. Okay? Family saya pun, saya belajar nak buat stevia yang original pun, ramai yang kata ujung-ujung tu, papa tolong bagi betulkan balik. Rupanya saya faham dia orang tak biasa, dan bila pertama kali dia ambil, dia macam tak mau lagi dah. Jadi padahal benda tu bagus. Dia kan tak ada kalori kan. Dia kan macam-macam lah kebaikan. Nanti satu hari saya buat tentang stevia sahaja. Boleh? Lain kali lah saya cerita tentang stevia sahaja, sebab ramai orang confused kenapa kita cakap banyak sangat tentang stevia. Rupa-rupanya kalau siapa yang pandai buat, dia kena ada formula. Dan jangan biarkan cuma kelang saja yang supply, yang tak ada perasa ujung tu. Maksudnya nak hilangkan kepahitan tu, sebab dia proses. Bila dia terlalu banyak proses, nombor satu nak jadikan serbuk daripada daun stevia. Faham tak? Dia nak bagi jadi komersial, dia terpaksa proses dah. Sebab tu daripada hijau, sepatutnya hijau jadi putih. Perasan tak powder tu? Kalau macam tu lebih baik ambil cecair kan. Cecair dia kan warna kuning-kuning, macam nak gelap-gelap brown tu kan. Okey. Cuma saya nak bagi tahu, bila saya kata apa tadi, dia nak hilangkan stevia punya rasa pahit ujung tu, aftertaste, dia terpaksa proses lagi. Jadi kalau terlalu banyak proses, kalau saya dah bagi number 1, 2, 3, top 3, you tak boleh lah mengatakan ni natural lagi dah kalau terlalu banyak proses, betul tak? Dia macam gula, proses. Sebab tu gula tak jadi natural, tak jadi macam tebu. Kalau tebu memang boleh makan, tapi bila jadi gula pasir, tak boleh makan. Itu isu dia. Jadi kita tak nak stevia ke chicory ke ataupun monk fruit ni menjadikan sampai bermasalah. Tetapi dari segi harga pula, Masya Allah, monk fruit ataupun chicory dia mahal. Sebab tu orang masih lagi patah balik ke stevia. Okey, faham tak? Okey. Right. Yang penting kebaikan top 3 tadi, termasuk sampai madu pun nombor 4, memang ada kebaikannya. Okey. So you ganti semua makanan you yang bergula. Kalau you nak manis juga, ambil antara stevia ataupun chicory ataupun monk fruit. Alright, boleh ingat tadi saya tengok ada orang tulis lah kanto semua tu, tidak masalah besar, masih boleh. Molasses, sebab terlalu banyak scammer sekarang, molasses tu telah
dibuat kajian, ramai yang dapat yang tak natural, yang tak normal. Okey, so lagipun molasses tu tidak dimasukkan dalam top 7 saya sebab kita dapati dah ramai orang meniru atau membuat molasses yang tidak natural. Okey, baik. Ada apa-apa lagi nak tanya? Saya dengar ramai orang ada brand. Saya tak mau sebut brand, saya nak cuma sebut apa bahan sebenarnya. Okey, sebab brand terlalu banyak sekarang kat luar, kat pasaran, dan insyaAllah KKM pun banyak dah proof bahan-bahan yang saya cerita tadi. So you pastikan ada MAL kalau perlu. Kalau tidak, semua ni diiktiraf sebagai makanan, so tak perlu MAL number. Okay, kecuali saya ingat monk fruit masih lagi diiktiraf sebagai traditional herbs, so you kena dapatkan kelulusan daripada KKM sebagai special application. Kalau takat stevia atau chicory ataupun bahan-bahan lain yang saya sebut tadi, madu, semua diiktiraf sebagai makanan. You apply je, okay? Kalau siapa-siapa yang nak berniaga dalam sudut yang saya sebutkan tadi lah. Okay, yang lain kurma boleh, manis juga. Kurma dah nombor 8 sebab kemanisannya banyak lagi fructose dalam tu. Sebab tu saya kata dia sebenarnya lebih pada 7. Kurma antara nombor 7 dan nombor 8 boleh. Nira nipah pun boleh, dah turun lagi ke bawah sebab dia terlalu tinggi dengan fructose dia, dengan gulanya. Masih boleh, dengan syarat dia natural dan fresh. Okey, maksudnya tak boleh diproses. Gula apung, nira nipah, kurma, semua masih dibenarkan kalau sesekali. Setiap kali tak boleh sebab dia nombor 7, nombor 8. Sebab apa? Kalori tu. Kita kena jaga kalori juga kan? Okey, saya doakan anda semua sihat walafiat supaya hidup anda bahagia, akhirat anda syurga tanpa dihisap, lagi best. Dan mulai sekarang pandai-pandailah let go and feel good all the time. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.